Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya merupakan pelajar Asas Pembudayaan Keusahawanan Section 13 dan ini merupakan senarai ahli kumpulan kami. Bagi perniagaan kami pada kali ini, kami memberikan nama kepada perniagaan kami iaitu Ichitan Sip and Go, dan ini merupakan logo bagi perniagaan kami. Dan slogan yang kami gunakan ialah Taste Good in Every Sip. Seterusnya, ini merupakan carta organisasi bagi perniagaan kami. Saya Nurul Fatwa Farahan binti Syamsul merupakan CEO perniagaan ini, dibantu oleh Intan Suraya, Mazlina Mahmud, Aliana Natasha, Siti Nur Syahira, Dayang Nur Aina, Angelina Bernardus, dan Nurul Nazira binti Edi. Salam sejahtera, nama saya Angelina Bernardus, bernomor matriks BA 22110656, dan saya akan membentangkan jenis petikan perniagaan yang Sip and Go Ichitan akan lakukan, yaitu menerima pesanan dan pengantaran, di mana pelanggan boleh membuat pesanan melalui aplikasi WhatsApp dan Instagram kami ataupun membuat pesanan secara langsung kepada kami ketika Sip and Go membuat jualan secara terbuka. Lalu kami akan menyediakan dan membungkus barangan yang telah dipesan. Setelah itu proses pengantaran akan dilakukan. Seterusnya saya akan menjelaskan definisi industri makanan. Seperti yang kita ketahui, industri makanan adalah sektor ekonomi yang merangkumi pengeluaran, pengolahan, pengedaran, dan penjualan yang melibatkan berbagai jenis makanan dan minuman. Industri makanan juga merangkumi sektor seperti makanan atau minuman yang telah diproses, makanan organik, serta makanan ringan. Industri makanan ini bersifat produktif dan komersial yang melibatkan pemrosesan atau pembuatan makanan dan minuman dari bahan baku, penggunaan alat pengeluaran, serta keterampilan khusus tenaga kerja. Ahli kumpulan kami juga telah bersepakat untuk memilih perkhidmatan air minuman sebagai produk yang akan dipasarkan. Nama produk minuman tersebut adalah Ichitan. Produk ini telah menghasilkan berbagai produk dalam berbagai bentuk kategori minuman, seperti kategori milk tea, coffee, juice mix, dan isotonik. Idea perniagaan bagi kumpulan kami bermula apabila saya dan rakan-rakan bersekarang untuk dapatkan produk Ichitan dalam sekitar UMS. Pandangan kami perlu mengeluarkan kos untuk membeli produk ini di luar UMS. Oleh itu, saya dan rakan-rakan sepakat untuk menjual produk ini dalam kursus asas kebudayaan keusahawanan bagi perniagaan kami untuk tahun ini. Ada perniagaan dapat diwujudkan dengan kami menjadi ejen kepada produk ini untuk dijual kepada pelanggan. Produk ini mempunyai pelbagai perisa dan yang pastinya sedap dan menyegarkan kepada pelanggan yang membelinya. Berikut merupakan bisnes model canvas yang kami sediakan bagi perniagaan kami untuk lebih mudah diteliti dan teratur dalam menjalankan perniagaan ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Syahira binti Arasid. Rakan kongsi utama bagi perniagaan kami Ichitan Sip and Go yang pertama adalah kedai pemborong tempatan, iaitu Toko Pindrang di Alam Mesra, Kota Kinabalu. Yang kedua, Universiti Malaysia Sabah. Yang ketiga, Duit Now. Aktiviti utama yang kami jalankan ialah memasarkan dan mempromosikan produk. Kami akan memasarkan produk kami melalui media massa, dan seterusnya kami menjalankan pengurusan hubungan dengan pembekal. Kami menjalankan hubungan pembekal yang memborong air Ichitan, dan seterusnya kami memberi layanan kepada pelanggan, dan akhir sekali kami menjalankan penjualan produk kepada seluruh pelanggan di Universiti Malaysia Sabah. Sumber utama bagi perniagaan kami Ichitan Sip and Go, kami mempunyai kemahiran ahli dalam mempromosikan produk, memberi layanan kepada pelanggan, dan mampu menguruskan stok produk dengan baik.
Dan seterusnya kami juga mampu mengawal dan memberi bahan produk kepada pelanggan sesuai dengan permintaan pelanggan sendiri. Cadangan nilai bagi perniagaan kami yang pertama adalah produk berkualiti tinggi dengan pelbagai perisa. Kedua, pembungkusan mesra pengguna, mudah dibawa dan disimpan. Ketiga, harga yang murah dan berpatutan. Keempat, produk minuman yang sedap dan menyegarkan. Bagi segmen pelanggan, perniagaan kami mensasarkan mahasiswa dan mahasiswi UMS, sub-UMS, peminat minuman ringan dan orang ramai untuk mencuba produk icitan yang pelbagai rasa dengan harga yang berpatutan. Seterusnya, bagaimana kami menjaga perhubungan pelanggan? Yang pertama, kami akan melaksanakan konten interaktif di media sosial iaitu melalui membuat hebahan melalui video dan poster agar pelanggan sedar dan tahu akan produk kami. Dan yang kedua adalah promosi iaitu tawaran harga rendah atau pembelian harga combo untuk menjaga hubungan dengan pelanggan kami. Manakala saluran pula kami memilih yang pertama media sosial iaitu medium jualan secara atas talian di mana kami akan mengambil pemesanan, perhubungan pelanggan yang membuat hebahan dan promosi. Dan yang kedua adalah jualan tapak di mana kami akan berjualan secara bersemuka secara langsung kepada pelanggan. Dan yang ketiga adalah kedai runcit terpilih di UMS di mana kami akan meletakkan produk jualan kami di kedai runcit yang terpilih. Seterusnya adalah mengenai dengan cost structure di mana sekotak mempunyai 24 botol berharga RM67. Jadi kami membuat 2 perisa, jadi didarab dengan 2 menjadikan ianya 134 ditambahkan dengan kos pengantaran ataupun kos logistik sebanyak RM20. Lepas tu kami akan menjualnya dengan harga RM5 atau RM6 dan akan mengawal keuntungan sebanyak 55 sen ataupun RM1.55. Yang seterusnya adalah revenue stream ataupun aliran pendapatan. Ada 3 poin: jualan produk syarikat, jualan langsung dan khidmat pelbagai. Di mana jualan produk syarikat ni dia secara pembelian atas talian ataupun secara tunai. Jualan langsung pula menjual minuman icitan kepada pelanggan secara terus, dan khidmat pelbagai ni menyediakan perkhidmatan mengikut kehendak pelanggan. Seterusnya, saya akan membentangkan resiko dan strategi perniagaan kami. Resiko yang pertama ialah persaingan pasaran di mana wujudnya persaingan antara jenama-jenama minuman yang lain dan lebih terkenal daripada jenama minuman icitan. Dan dengan itu, strategi untuk mengelakkan resiko itu terus berlarutan atau terjadi, syarikat kami akan membezakan tawaran kami dengan menyerahkan lagi ciri-ciri unik icitan dan menawarkan harga yang lebih kompetitif serta memberikan perkhidmatan pelanggan yang sangat unggul. Resiko yang kedua ialah reputasi jenama icitan di mana akan wujudnya publicity yang negatif yang boleh menjatuhkan reputasi jenama kami. Dengan itu, wujudnya strategi seperti kami akan mengutamakan kawalan kualiti produk kami akan berintegriti serta bertindak tulus dan cepat kepada aduan yang diberikan oleh pelanggan serta membina imej yang kukuh dengan memberikan pengalaman pelanggan yang positif. Resiko yang terakhir ialah gangguan rantaian bekalan. Resiko ini merupakan resiko yang syarikat kami sangat elakkan kerana produk yang kami ingin pasarkan mempunyai stok yang sangat-sangat terhad kerana ianya jarang dipasarkan di kawasan yang dipilih oleh kami. Hal ini kerana sebarang gangguan dalam rantaian bekalan akan menjejaskan keupayaan kami untuk memasarkan dan menyimpan produk kami. Oleh itu, strategi yang kami akan lakukan ialah kami akan mempelbagaikan pembekal kami dan tidak terikat kepada satu pembekal saja, dan kami akan mengekalkan hubungan komunikasi kami dengan pembekal agar segala maklumat mengenai pasaran ataupun produk yang kami pasarkan dapat diberitahu dengan lebih awal untuk mengelakkan kesukaran. Secara keseluruhannya, rancangan perniagaan ini dilihat membantu kami dalam proses mengurus perniagaan bagi mencapai objektif dalam jangka masa pendek iaitu memperoleh keuntungan. Sebagai pelan sampingan, kami juga turut berhasrat bagi memperkenalkan produk jualan PAW yang mempunyai pelbagai jenis inti bagi penyediaan produk jualan.
Pau yang diperkenalkan mempunyai pelbagai jenis rasa, termasuk inti yang biasa kita dengari seperti kacang merah, kacang tanah, pandan, kelapa, buttermilk, coklat, peanut butter, ayam kari, dan ayam kecap. Termasuk juga dengan opa, carbonara, dan juga sambal bilis. Selain itu, sebagai penyediaan kepada produk yang bakal dipasarkan menerusi idea jualan, kami turut melaksanakan beberapa survei berkaitan dengan idea jualan kami melalui Google Forms yang diedarkan melalui media sosial seperti WhatsApp. Antara soalan yang ditanya adalah soalan berkaitan demografi, yaitu umur, jantina, dan status. Manakala soalan berkaitan produk dinyatakan seperti berikut, dan akhir sekali, persoalan berkaitan ketersetujuan bakal pembeli terhadap produk yang disyorkan.